warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam PDPR Online kali ke-6 2021 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Okey. Tajuk pada hari ini ialah unit kedua iaitu kejayaan keluarga. Okey. Bersama Cikgu Wan Ruslan. Mari kita teruskan. Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semua murid berada di dalam keadaan sihat sejahtera. Alhamdulillah, semua sihat. Tajuk PDPR pada hari ini ialah usaha gigih Datuk. Standard kandungan 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat bermakna. Standard pembelajaran pula ialah 3.2.1-1 membina dan menulis ayat. Objektif PDPR pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membina dan menulis 5 ayat berdasarkan gambar. Kriteria kejayaan pula ialah murid membina dan menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 5 ayat dalam buku teks dan juga buku aktiviti. Baiklah murid-murid. Kita tengok seterusnya. Okey. Sekarang murid-murid diminta membuka buku teks muka surat 9 yang bertajuk Usaha Gigih Datuk. Okey. Sekarang buka buku teks muka surat 9, kita tengok sama-sama. Seterusnya. Sebelum itu, cikgu akan terangkan serba sedikit tentang bagaimana cara kita membina ayat yang lebih menarik dengan menggunakan 3 langkah mudah. Iaitu, pertama, siapa? Kedua, buat apa? Ketiga, di mana? Apakah maksud 1, 2, 3 ni? Tengok, siapa? Siapa ni merujuk kepada watak yang ada dalam gambar ataupun kita akan berikan nama orang yang ada dalam gambar tersebut. Contohnya kita bagi nama Nabila, Nasri, Ibu, Datuk, Saiful dan lain-lain nama. Okay, yang kedua, buat apa? Buat apa pula merujuk kepada perbuatan orang di dalam gambar tadi. Orang tadi sedang buat apa? Sedang makan, berlari, mencuci, semua tu kata kerja. Okay. Yang ketiga pula, di mana? Di mana pula merujuk kepada tempat berdasarkan gambar ataupun keterangan di mana kejadiannya tersebut. Faham murid-murid? Baiklah, seterusnya. Kita tengok contoh ayat dengan menggunakan 3 langkah mudah tadi. Okey. Kita tengok gambar ni. Cikgu bagi satu gambar ni, contoh. Gambar apa ni? Seorang murid perempuan sedang buat apa? Membaca buku. Bagus. Kita tengok siapa? Siapa? Kita bagi nama kat sini Yi Mei. Okey. Siapa? Okey, siapa? Nama dia Yi Mei. Watak dalam gambar ni. Nombor 2 pula. Sedang buat apa?
sedang buat apa ni murid-murid? Bagus. Sedang membaca buku. Okey. Nombor 3 pula. Di mana? Kita tengok belakang. Latar belakang tu, tengok kat belakang tu banyak rak-rak buku. Buku-buku pula. Ada rak, ada meja. Di mana? Biasanya di perpustakaan. Jadi, ayat mudah menggunakan 3 langkah mudah ini berdasarkan gambar tadi. Yi Mei membaca buku di perpustakaan. Mudah saja. Boleh faham murid-murid? Okey, kalau faham, angguk kepala. Angkat tangan. Saya faham, cikgu. Bagus. Seterusnya, kita tengok pula aktiviti pertama. Aktiviti ini minta murid menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, tulis ayat berdasarkan gambar dan juga frasa ni. Frasa merupakan perkataan yang diberi di dalam ni. Dan gambar ni lah gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Okey. Kita akan tulis atau bina ayat berdasarkan 3 langkah mudah tadi. Ingat tak 3 langkah mudah tadi? Apa dia? Yang pertama apa? Bagus. Yang kedua? Bagus. Yang ketiga? Oh, bagus. Tepuk tangan kuat-kuat sikit pada diri sendiri. Okey, baiklah. Ingat 3 langkah mudah tadi. Mesti murid dapat bina ayat yang lengkap dan betul. Okay. Mari kita tengok dalam gambar. Dan murid boleh rujuk muka surat 9 ya. Lebih jelas lagi, mungkin cikgu paparkan ni terlalu kecil, boleh rujuk buku teks muka surat 9. Okay. Aktiviti menulis. Okay. Tajuk usaha gigih Datuk. Mari kita baca sama-sama dialog yang antara Datuk dan bersama Nabila dan Nasri. Okay. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk, kata Nasri kan. Datuk, terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Tengok banyak anugerah yang ada dalam almari cermin ni. Ini usaha gigi Datuk lah. Jadi, murid pun perlu berusaha dengan lebih gigih supaya dapat apa yang Datuk Nabila ni dapat. Bila kita berusaha, kita akan dapat. Betul tak? Betul. Usaha tangga kejayaan. Baiklah murid-murid. Kita tengok gambar yang pertama. Apa dia gambar pertama ni? Okay, kita tengok seterusnya lebih besar sikit. Gambar 1. Okay, kita gunakan apa tadi? 3 langkah mudah. Siapa, buat apa dan di mana. Okay. Gambar pertama. Okay, cikgu besarkan kat sini. Siapa? Siapa yang ada dalam gambar ini? Okay. Ada 2 watak dalam gambar ini. Okay. Mari kita beri nama pada watak ini. Okey, lelaki ini kita bagi nama Nasri. Budak perempuan ini pula kita beri nama Nabila. Okay. Jadi
Kita dah ada jawapan nombor 1. Siapa? Nasri dan Nabila. Okay. Nombor 1. Nasri dan Nabila buat apa? Nombor 2. Buat apa? Frasa diberi ialah menampalkan iklan. Okay. Kita sambung ayat tadi. Nasri dan Nabila menampalkan iklan. Okay, kita tengok nombor 3 pula. Di mana? Di mana ni? Mereka berada di mana ni? Di sekolah. Di sekolah pula dah. Di kedai Datuk. Jadi, di mana Nabila dan Nasri tampal iklan? Di papan iklan. Okey, nampak ni? Warna biru ni. Okay. Jadi, ayat yang lengkap ialah siapa tadi? Nasri dan Nabila menampalkan iklan pada papan iklan. Okey, faham? Okey, bagus. Kita tengok yang kedua. Gambar yang kedua. Ingat, 1, 2, 3. Siapa, buat apa dan di mana. Gambar kedua. Tengok frasa dia. Mengambil pesanan. Siapa dalam watak dalam gambar ni? Semua kenal ni. Baju merah ni. Baju merah ialah Datuk, Nabila dan Nasri. Okey, yang berbaju purple ni. Siapa agak-agaknya? Pelanggan. Okey, pelanggan kedai Datuk ni. Di mana situasi ni? Di kedai Datuk. Agak-agak apakah pesanan yang ini diambil oleh Datuk terhadap pelanggannya? Nampak tak? Guni apakah di belakang ini? Guni beras. Bagus. Okey, sekarang kita cuba bina ayat mudah dengan 3 langkah tadi. Okey. Siapa? Datuk. Ini. Datuk mengambil pesanan. Nombor 2 ni buat apa? Mengambil pesanan. Nombor 3 pula. Siapa ni? Pelanggan. Mudah saja. Datuk mengambil pesanan pelanggan. Cukup mudah. Tengok gambar. Tengok 3 langkah tadi. Baru kita bina ayat. Okey, faham murid-murid? Kita tengok pula gambar yang ketiga. Okey, gambar ketiga. Frasa yang diberi ialah mengira jumlah. Okay. Dalam gambar ini, situasinya ataupun tempatnya nampak tak pintu ni dia tulis apa? Di store. Store kedai Datuk. Okay, siapa yang sedang mengira jumlah ini? Ini merupakan watak Ibu Nasri dan Nabila. Okey. Ibu. Okay, nombor 1 siapa tadi? Ibu. Nombor 2 buat apa? Mengira jumlah. Okay, dia kira apa ni? Guni beras di mana ya? Tadi cikgu dah beritahu dah. Di store, nampak ni. Jadi ayat lengkap. Siapa, buat apa, di mana. Okey. Ibu mengira jumlah guni beras di bilik store. Kita tambah sikit. Di bilik store. Okay. Faham? Bagus. Gambar yang keempat.
Ingat 3 langkah. Kemudian rujuk gambar yang diberi. Okey, frasa yang diberi ialah menghantar beras. Okey, tengok yang pertama. Siapa yang menghantar beras ni? Siapa ni? Okey, mestilah pekerja datuk. Buat apa? Sedang buat apa ni? Menghantar beras di mana agak-agaknya? Ada tulis di atas ni. Kedai runcit alias. Okey, kita cuba bina ayat. Pekerja datuk menghantar beras ke kedai runcit alias ataupun ke dalam kedai. Dah siap. Ayat lengkap berdasarkan frasa dan juga gambar. Okay. Baiklah murid-murid. Kita tengok seterusnya. Ini ayat yang terhasil daripada gambar yang kita bincang sama-sama tadi. Okay. Tengok nombor 1. Nabila dan Nasri menampalkan iklan pada papan iklan. Yang kedua, gambar tadi. Datuk mengambil pesanan pelanggan. Yang ketiga, ibu mengira jumlah guni beras di bilik stor. Yang keempat, pekerja datuk menghantar beras ke dalam kedai. Baiklah murid-murid, setakat ini faham ataupun tidak apa yang cikgu terangkan, cikgu sampaikan cara membina ayat yang mudah dengan menggunakan 3 langkah mudah tadi. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa yang cikgu sampaikan tadi. Untuk lebih jelas lagi, murid-murid boleh mengulangi video yang cikgu rakam ini. Kita tengok seterusnya. Aktiviti kedua, sila buka buku aktiviti jilid 1 muka surat 9. Tajuk Sangkar Arnab Keluarga Alia. Ini murid-murid sila buka buku aktiviti jilid 1 surat 9. Okay, baik, kita tengok sama-sama. Okay. Latihan bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Sama seperti dalam buku teks tadi. Sekarang dalam buku aktiviti, dia bagi satu gambar situasi. Diminta murid membina dan menulis ayat berdasarkan gambar. Okay. Ingat 3 langkah mudah tadi? Ingat ni. 1, siapa? 2, buat apa? 3, di mana? Okay. Tengok gambar sebelah ni. Okay. Bina dan tulis ayat berdasarkan gambar. Tajuknya Sangkar Arnab Keluarga Alia. Okay. Mari kita baca sama-sama. Keluarga Alia telah berjaya membina Sangkar Arnab. Alia amat gembira dan bangga. Alia sekeluarga menjaga arnab peliharaan mereka bersama-sama. Bagus. Terima kasih murid-murid kerana membaca bersama-sama cikgu tadi. Okay, dalam gambar ini ada 5 frasa yang diberi berdasarkan gambar ini. Jadi
Murid perlu membina dan menulis ayat menggunakan 5 frasa yang diberi ini menjadi ayat yang lengkap. Okey. Kita bincang sama-sama. Tengok yang pertama. Gambar pertama ialah memacakkan. Frasanya ialah memacakkan. Okey. Ingat langkah mudah tadi? Siapa? Kita tengok siapa. Siapa yang sedang memacakkan? Siapa ni? Okay. Ini Datuk. Ini ayah. Ayah siapa? Keluarga siapa tadi? Keluarga Alia. Okay. Ini ayah Alia. Ini Datuk Alia. Okay. Jadi siapa dalam gambar itu? Ayah dan Datuk Alia. Okay. Buat apa? Ni buat apa ni? Memacakkan. Apa ni yang dipacak agak-agaknya? Pacak ni dia tanam ke dalam tanah. Okey. Memacakkan papan tanda di mana? Ataupun dengan apa? Dia guna apa ni? Dia pacak ni. Di tangan ayah ni. Ayah Alia ni. Penukul. Okey, bagus. Okay, jadi ayat yang lengkap. Ayah dan Datuk Alia sedang memacakkan papan tanda menggunakan penukul. Okay. Dapat tak? Cikgu ulang sekali lagi. Ayah dan Datuk Alia sedang memacakkan papan tanda menggunakan penukul. Okay, nampak? Okay, jelas. Nombor 1. Okay, yang kedua. Frasa kedua, memberikan makanan. Okay, siapa memberi makanan ni? Kita bagi nama. Siapa agak-agaknya? Adik Alia. Okey, kita bagi nama Adik Alia. Okey, siap. Adik Alia buat apa? Memberikan makanan kepada siapa? Siapa ni? Apa ni? Haiwan apa ni? Warna putih ni. Tajuknya dah ada ni. Ni apa ni? Arnab. Bagus. Jadi ayat yang lengkap ialah Adik Alia memberikan makanan kepada Arnab. Yang ketiga, sangat besar. Apa tu sangat besar? Ini merupakan terpanggil ada bumbung ni, reban arnab ataupun sangkar arnab. Jadi kita cuba bina ayat yang mudah. Reban sangkar arnab sangat besar. Sangkar arnab itu sangat besar. Okay, dapat? Cikgu ulang sekali lagi. Sangkar arnab itu sangat besar. Okay. Yang keempat.
Okey, siapa sedang memegang arnab ni? Mestilah Alia kan? Alia belum kita guna lagi nama watak tu. Ni adik Alia, ini ayah Alia, ini datuk Alia, ini ibu Alia, ini mesti kawan-kawan Alia. Okey, siapa? Alia membelai arnab, nombor 2 ni, sambil berbual-bual. Alia membelai arnab dengan penuh kasih sayang, pun boleh juga ayat itu. Okey. Yang terakhir, menyapu daun kering. Okey, siapa sedang menyapu daun kering ini? Ibu Alia. Bagus. Jadi buat apa? Menyapu daun kering. Di mana? Di dalam ke luar sangkar? Di luar sangkar arnab. Okay, jadi ayat yang lengkap, Ibu Alia menyapu daun kering di luar sangkar arnab. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi, murid perlu isi jawapan yang kosong ni seperti yang cikgu terangkan tadi, ataupun murid nak bina ayat sendiri, tetapi mesti berdasarkan gambar tadi. Ingat 3 langkah mudah 1, 2, 3 ni berhenti, murid dapat membina ayat yang betul, tepat dan bagus. Okay. Tugasan hari ini ialah yang pertama, murid diminta membina dan menulis ayat berdasarkan gambar di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 9. Yang tadi yang kita bincang tu yang sangkar arnab. Sangkar arnab siapa tadi? Keluarga Alia. Kemudian murid diminta memuat naik tugasan ke dalam akaun Google Classroom. Guna ID MOE yang cikgu beri itu, sila log in dan masuk kelas Bahasa Melayu 3 adik. Jadi di situ murid diminta mengisi kehadiran, menghantar tugasan dan juga boleh menonton video yang cikgu rekod ni. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid semua dapat memahami 3 langkah mudah untuk membina ayat berdasarkan frasa dan gambar. Bila dapat gambar, tak kiralah gambar apa, murid mesti boleh bina ayat dengan cepat dan mudah. Ingat 3 langkah mudah. Ingat, mesti dapat bina ayat tadi. Okay. Sekian, terima kasih bersama Cikgu Wan Ruslan. Kita jumpa lagi di PDPR yang seterusnya di minggu hadapan. Jangan lupa tunggu di minggu hadapan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bye.